Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pada kali ini ialah olahraga asas tingkatan 1. Olahraga asas terbahagi kepada dua acara iaitu acara balapan dan juga acara padang. Apakah yang dimaksudkan dengan acara balapan? Segala jenis acara yang melibatkan larian dan juga lumba jalan kaki boleh dikategorikan sebagai acara balapan, manakala acara padang melibatkan lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang, lompat bergalah, lontar peluru, lempar cakra, rejam lembing dan juga baling tukul besi. Topik pada kali ini akan fokus kepada lari pecut dan juga lari berganti-ganti. Lari pecut kita kategorikan sebagai lari terpantas, manakala lari berganti-ganti ialah acara yang memerlukan pertukaran baton. Baiklah, ini adalah contoh sekiranya anda terlibat dengan acara lari pecut. Melibatkan beberapa kedudukan yang memerlukan persediaan peserta ataupun pelari untuk melakukan larian terpantas. Baiklah, berdasarkan video tersebut, dapat kita saksikan bahawa lari pecut itu hanyalah sebagai teaser lah untuk anda. Jadi lari pecut merupakan larian terpantas yang memerlukan kelajuan tinggi menggunakan sistem tenaga anaerobik. Selalunya acara lari pecut kita akan melibatkan acara 100 meter, 200 meter dan juga 400 meter. Okey, itu untuk lari pecut. Seterusnya, lari berganti-ganti. Acara lari berganti-ganti yang selalu di peringkat sekolah diadakan ialah 4 kali 100 meter dan juga 4 kali 400 meter. Maksudnya, 4 kali 100 ni contohnya, 4 pelari, setiap pelari akan berlari 100 meter. Sama juga dengan 4 kali 400 meter. Maksudnya 4 pelari, setiap pelari akan berlari 400 meter. Okey, jadi setiap pelari dalam acara lari berganti-ganti ni perlu menguasai gaya pertukaran baton. Gaya pertukaran baton ada dua. Satu, pertukaran baton gaya tanpa visual. Yang kedua, pertukaran baton gaya visual. Dan lihat di sini, larian dimulakan setelah tembakan dilepaskan oleh pelepas. Ada pakcik pelepas ni, ada pakcik pula. Adalah seorang pegawai yang akan bertugas akan melepaskan larian peserta ni dengan melepaskan tembakan. Okay, peserta akan disingkirkan daripada perlumbaan sekiranya melakukan kesalahan permulaan. Seterusnya, mari kita lihat fasa permulaan lari pecut dan juga apakah itu gaya pertukaran baton yang disebutkan tadi. Lari pecut, penggunaan blok permulaan diwajibkan kalau kamu masuk acara-acara dalam acara larian lah, acara balapan, wajib penggunaan blok permulaan untuk acara lari pecut. Blok permulaan membantu pelari mendapatkan kuasa eksplosif semasa memulakan larian. Tolakan kaki belakang pada permulaan menghasilkan satu daya aksi dan reaksi. Semakin kuat kaki menolak, semakin kuat daya eksplosif akan terhasil. Inilah contoh gambar blok permulaan. Seterusnya, ini adalah posisi pemain di mana akan berlari menggunakan berbola kaki. Jangan lari guna tapak kaki. Tangan perlu diayun. Masa berlari ni, tangan kiri dan kanan perlu diayun ke depan dan ke belakang. Saya perlu memastikan leher dan bahu dalam keadaan selesa. Kaki belakang saya perlu diluruskan setiap kali mengakhiri tolakan yang dibuat oleh kaki tersebut. Mari kita lihat. Ada 3 kedudukan bila nak memulakan larian. Kedudukan kegarisan, sedia, mula. Okey, baiklah. Untuk kedudukan kegarisan, kaki dominan. Kaki dominan yang mana? Kaki yang lebih kuat. Sepasang kaki kamu, ada satu kaki tu kaki dominan. Kaki dominan tu kaki yang lebih kuat daripada kaki yang lagi sebelah. Okey, kaki dominan berada di hadapan, lutut kaki belakang menyentuh track larian. Menyentuh track larian. Kepala selari dengan badan. Mata memandang ke garisan permulaan. Blok diletakkan 1 atau 1,5 tapak kaki ke belakang. Jarak antara kedua-dua belah tangan dibuka seluas bahu. Ini untuk kedudukan kegarisan. Seterusnya, kedudukan sedia. Bila sedia, naikkan punggung melebihi paras bahu. Gerakan bahu ke hadapan, pusat graviti dan berat badan dipindahkan ke bahagian bahu. Mata memandang ke garisan permulaan.
Berlepas dari permulaan, maksudnya bila pelepas melepaskan tembakan lah. Jadi kalau di sekolah, tak adalah pula cikgu kamu nak pegang pistol pula kan. Mungkin akan ada tiupan wisil ataupun cikgu kamu akan jerit, mula. Jadi bila mula, tindak balas eksplosif, maksudnya kaki dominan akan menolak blok permulaan dengan pantas dan kuat. Seterusnya, tadi lari pecut, sekarang pertukaran baton. Bila mana pertukaran baton ni? Untuk acara lari berganti-ganti. Pertukaran baton ada dua, gaya tanpa visual dan juga gaya visual. Macam mana kita belajar dulu gaya tanpa visual? Sesuai ya gaya ini untuk acara 4 kali 100 meter. Macam mana? Kita tengok A. Pelari penerima baton akan memulakan larian apabila pelari pembawa baton melepas tandaan. Okey. Penerima ni dia akan lari dulu. Bila dia nampak yang bawa baton ni dah melepasi satu kawasan tandaan, seterusnya dia boleh berlari dalam kawasan 110 meter ke belakang dari zon pertukaran baton. Okey, kita panggil dalam zon pecutan. Seterusnya, pertukaran baton hanya berlaku dalam zon pertukaran. Berapakah jarak zon pertukaran? 20 meter. Dan apabila baton telah diletak betul-betul di tapak tangan pelari penerima baton, pelari pembawa baton harus kekal berada di lorongnya selepas selesai memberi baton. Seterusnya, acara 4 kali 100 meter. Okey, ada 4 tips. Yang pertama, pelari pertama perlu mempunyai permulaan yang baik dan berkebolehan untuk berlari di selikuh. Biasanya, pelari pertama adalah pelari kedua terpantas dalam pasukan. Tadi kan ada 4 orang, satu pasukan. Jadi, pelari pertama adalah pelari kedua terpantas dalam pasukan. Pelari kedua perlu berkebolehan untuk berlari lurus dengan baik. Pelari ketiga perlulah berkebolehan untuk berlari di selekuh dengan baik. Pelari keempat biasanya adalah yang terpantas. Seterusnya, pertukaran baton gaya visual. Acara yang sesuai tadi dikatakan ialah 4 kali 400. Pelari berada dalam zon pertukaran, penerima baton akan menoleh ke belakang dan memerhatikan pembawa baton. Mari kita lihat. Untuk situasi A, pertukaran baton perlu berlaku dalam zon pertukaran tanpa mengganggu pelari-pelari pasukan lain. Sebab apa? Sebab pelari pertama akan berlari dalam lorongnya. Okey, setiap pelari akan lari dalam lorong masing-masing. Pelari kedua akan menerima baton di dalam zon pertukaran. Pelari kedua hanya akan lari 100 meter pertama sahaja di dalam lorong yang ditetapkan. Masuk dekat sini sampai sini dia akan cutting lane. Maksudnya pelari akan berlari ke dalam lorong yang paling dalam. Dan lari pertukaran baton untuk peserta ataupun pelari ketiga dan pelari keempat hanya berlaku di sini sahaja. Hanya pelari pertama dan kedua sahaja akan merasa lari di dalam lorong yang ditetapkan. Baiklah, situasi B. Selepas penerima baton menunggu di awal zon pertukaran baton dengan mengulurkan tangan dan membuka tapak tangan semasa menerima baton. Ada 3 tips untuk acara 4 kali 400 meter. Yang pertama, pelari pertama akan berlari di lorong yang ditetapkan sehingga tamat. Inilah yang saya maksudkan tadi. Seterusnya, pelari kedua akan berlari di lorong yang ditetapkan sehingga ke garisan memotong masuk untuk masuk ke lorong yang pertama. Pelari ketiga dan keempat berlari di lorong pertama. Seterusnya, tips menerima baton. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, toleh sambil melihat pelari yang sedang membawa baton, segera hulurkan tangan ke arah pembawa baton dan pastikan penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Pastikan baton dipegang dengan kemas. Cara memberi baton, kepantasan larian terus dikekalkan, beri isyarat kepada penerima, hulurkan tangan secara lurus semasa penyerahan baton, perhatikan tangan penerima dan letakkan baton tepat pada tapak tangan. Mari kita lihat video ini. Fasa dalam posisi kedudukan permulaan lari pecut. Cara yang pertama boleh menggunakan blok permulaan. Ini sekiranya kamu ingin berlatih lah ataupun mencuba. Jadi pastikan kedudukan kegarisan, posisi kaki, posisi tangan dan pusat graviti berada di kedudukan sepatutnya. Sedia dan mula. Ini dengan blok permulaan. Seterusnya, fasa kedudukan permulaan untuk lari pecut tanpa menggunakan blok permulaan. Sekiranya tak ada blok permulaan, tetap boleh berlari pecut. Caranya masih sama. Kegarisan, pastikan posisi kaki dominan di kedudukan yang betul, bahu dan juga
pusat graviti, sedia, mula. Dan cara terakhir, kita boleh melakukan lari pecut dengan secara berpasangan. Tolakan kaki eksplosif boleh dilakukan dengan bantuan rakan di belakang. Kegarisan, sedia, mula. Mari kita lihat pertukaran baton gaya visual. Penerima baton menoleh kepada pembawa baton. Pertukaran baton berlaku dalam zon pertukaran. Gaya yang kedua, gaya tanpa visual. Penerima baton tidak menoleh kepada pembawa baton. Seterusnya, penerima baton menerima baton berpandukan isyarat pembawa baton. Pertukaran baton hanya berlaku di dalam zon pertukaran. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.